Assalamualaikum, nama saya Nurista Batrisha binti Mazali dari CDCS 1432A. Assalamualaikum, nama saya Nurul alias Safia binti Aminuddin dari kelas CDCS 1432A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Wahidah binti Jusuf Erais Yusof dari kelas CDCS 1432A. Nombor matrik saya 2022857014. Dunia masa kini menyaksikan perubahan dan perkembangan sumber teknologi moden. Pelbagai bentuk inovasi dan ciptaan berteknologi tinggi dihasilkan sehingga memberi impak kepada kepesatan pembangunan teknologi canggih yang membawa dunia ke arah baru. Kepesatan perkembangan teknologi moden ini telah memberi kesan yang amat besar dan mengubah landscape kehidupan manusia sejagat tanpa mengira peringkat usia. Malah perkembangan teknologi yang cukup besar dewasa ini juga telah menyebabkan sarjana turut memecahkan agihan masyarakat berdasarkan kepada penguasaan teknologi. Kajian ini dijalankan adalah untuk menghurai kronologi perkembangan teknologi di sentero dunia serta kepentingan menerapkan teknologi maklumat ke dalam sistem pendidikan di Malaysia. Objektif kajian. Pertama, menghurai kronologi perkembangan teknologi di sentero dunia. Kedua, membincangkan kepentingan menerapkan teknologi maklumat ke dalam sistem pendidikan di Malaysia. Ketiga, mengetengahkan kesan positif dan kesan negatif teknologi terhadap kanak-kanak dan remaja. Keempat, menilai cabaran kemajuan teknologi maklumat dalam sistem pendidikan di Malaysia. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan perkara utama dalam melaksanakan sesuatu kajian. Terdapat dua kaedah yang digunakan ketika melaksanakan kajian ini. Kaedah yang pertama adalah kaedah pengumpulan data. Data-data dikumpulkan berdasarkan kepada penyelidikan perpustakaan yang diperoleh daripada buku, jurnal, akhbar, majalah dan internet. Antara perpustakaan yang terlibat adalah Perpustakaan Tengku Anis UiTM Machar dan Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi Digital Library, Open University Malaysia. Selain itu, akhbar tempatan seperti Harian Metro dan Berita Harian menjadi sumber bagi memperoleh maklumat tentang kajian ini. Kaedah yang kedua adalah kaedah penganalisian data. Kaedah ini digunakan bagi membandingkan data-data yang diperoleh dengan terperinci bagi melihat sejauh mana cabaran kemajuan teknologi dalam sistem pendidikan di Malaysia dapat ditangani dengan baik oleh pelbagai pihak. Kajian ini juga diikuti dengan huraian dan isi-isi yang jelas serta padat dalam membuat kesimpulan pada akhir perbincangan. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Hai, PKP dah start. Kelas online pun dah start. Tapi itulah, telefon pun tak ada. Laptop lagilah tak ada. Haish, masuk Google Meet lah, Zoom lah. Rumahku dah lah line slow. Malas lah macam ni. Sejak kita start kelas online ni, kehadiran kelas kita mesti orang yang sama yang selalu tak respon. Cikgu ni tak mau belajar ke? Sedih lah cikgu. Aku kena buat something ni. Mana lah? Tak jadi ni.
Fatihah. Awak hang tiba-tiba call aku ni, ha? Pula, ada problem ke? Memang ada pun. Apa dengar ada voice chat yang Cikgu send dekat WhatsApp tadi? Ha, dengar dah. Tak tahulah nak kata apa. Kesian cikgu. Tu lah weh. Orang yang selalu tak masuk kehadiran tu asyik orang yang sama je. Macam mana? Alah, takkan hang tak tahu kot. Poji tu kan Olza. Dia mana ada pun. Daniel pun awal-awal PKP je rajin. Lepas tu tak tahu, itu dah bagi tahu aku line dah slow. Habis tu kita nak buat apa lah ni? Ha, aku tak tahu macam mana. Tak perlu sendiri, kau tetap di sini. Lihat telus ke dalam mataku, what do you see? Tak perlu bersedih, aku kan di sini. Luahkan semua perasaan hati kamu. Line dekat rumah aku laju jugalah. Laptop pun aku ada. So, aku plan nak ajak mereka main rumah aku belajar sama-sama. On. So close your eyes, I'll be there for you. I swear that it's true. Sentiasa aku pinjamkan pauku. So close your eyes. Hello, Assalamualaikum. Ni Mak Fauzi ke? Ni kawan kelas dia. Nak cakap dengan Fauzi boleh? Hello Fauzi, aku ni Ain. Ni aku nak ajak hang main rumahku. Kita belajar sama-sama. Boleh? Sentiasa Alhamdulillah. Kelas 5 ni untuk bulan ni antara kelas yang mendapat kehadiran yang penuh. Yes! Cikgu rasa seronok sangat. Banyak semua. kemauan kehendak. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Tulis lagu. Hasil kajian yang pertama adalah menghurai kronologi perkembangan teknologi di seantero dunia. Teknologi merangkumi konsep yang luas dan lebih daripada satu takrifan. Definisi teknologi yang sering didengari adalah teknologi digunakan sebagai alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Skop dikecilkan kepada istilah teknologi maklumat yang muncul pada sekitar tahun 1970-an. Pada abad ke-20, sudah banyak industri bertumbuh secara drastik dan berkembang pesat dalam membangunkan sektor elektronik pengkomputeran. Teknologi telah berkembang sehingga memberi impak kepada orang ramai, tidak kira peringkat usia. Namun, sebelum wujudnya era maklumat, terdapat era pertanian dan era perindustrian yang telah membantu perkembangan teknologi pada hari ini. Era yang pertama ialah era pertanian. Pekerja pada era pertanian dahulu banyak menggunakan tangan sebagai alat utama untuk menyelesaikan tugasan mereka. Mereka juga hanya berinteraksi antara manusia dan tanah pada ketika itu. Seterusnya, era perindustrian. Kebanyakan pekerja di kilang berinteraksi dengan manusia dan mesin. Selain itu, proses kerja juga telah dipermudahkan menerusi penggunaan jentera dan pengautomatan seperti jentolak. Bilangan pekerja kilang juga terus bertambah. Era terakhir adalah era maklumat. Kebanyakan pekerja telah terlibat dalam penciptaan, pengagihan,
serta penggunaan maklumat dalam bidang pekerjaan mereka. Mereka lebih banyak menggunakan otak pada era maklumat seperti komputer sebagai peralatan bagi meningkatkan produktiviti pekerja. Hasil kajian yang kedua adalah membincangkan kepentingan menerapkan teknologi maklumat ke dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kepentingannya adalah mampu mengubah cara pemikiran seseorang terhadap teknologi. Penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di sekolah menengah dapat membantu guru dan pelajar meningkatkan kemahiran. Mereka akan diberikan pendedahan terhadap pelbagai alatan dan bahan yang canggih mengenai ICT seperti komputer. Semua alatan ini tidak memerlukan kemahiran dan mudah dipelajari. Selain itu, pelajar mestilah dilengkapi dengan kemahiran berserta minda yang betul untuk membantu mereka berkembang maju dalam alam persekolahan, universiti maupun alam pekerjaan kelak. Oleh itu, kerajaan perlulah melakukan lebih banyak penyesuaian baharu dalam sistem pendidikan di samping melaksanakan penambahbaikan secara komprehensif ke atas sistem penyampaian pendidikan dan latihan. Kepentingan yang seterusnya adalah membantu menarik minat golongan muda untuk belajar. Penggunaan ICT boleh menarik minat orang ramai khususnya generasi muda. Umum mengetahui bahawa pada hari ini, generasi muda sangat gemar menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian mereka, contohnya seperti telefon pintar. Bagi mengelakkan berlakunya masalah melibatkan pendidikan negara, penggunaan ICT dalam pembelajaran wajar dititik beratkan bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih aktif dan menyeronokkan. Tuntasnya, teknologi maklumat penting diserapkan dalam pendidikan di negara kita bagi menarik minat golongan muda untuk meneruskan pembelajaran mereka pada masa hadapan. Kepentingan yang terakhir adalah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Penggunaan teknologi maklumat atau ICT dapat membantu tenaga pengajar di Malaysia untuk membuat persiapan pengajaran dengan lebih cepat dan berkesan. Kerana kemudahan teknologi pada zaman sekarang telah memudahkan pencarian maklumat dalam sesuatu bidang. Selain itu, penyampaian ilmu lebih berkesan melalui penggunaan ICT sebagai alat bantu mengajar. Intihannya, ICT berupaya meningkatkan kualiti pendidikan dan juga mempercepatkan proses pendidikan berdasarkan keupayaan pelajar. Ketiga ialah mengetengahkan kesan positif dan negatif penggunaan teknologi terhadap kanak-kanak dan remaja. Antara kesan positifnya ialah berpengaruh membentuk seseorang individu menjadi orang yang baik, mempunyai kesedaran sivik dan berperi kemanusiaan sekiranya dari sumber yang baik dan bermanfaat. Contohnya, kewujudan televisyen yang mampu mempengaruhi minda kanak-kanak maupun remaja. Selain itu, mempercepatkan seseorang pelajar untuk menguasai sesuatu pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana kajian telah dijalankan untuk menguji keberkesanan pengajaran dan pembelajaran PDP berbantukan komputer PBK dengan PDP secara tradisional. Antara kesan negatif pula ialah melemahkan saraf motor atau otak jari dan tangan kanak-kanak dan remaja yang diperlukan untuk menulis. Kanak-kanak yang terdedah dengan penggunaan teknologi seperti gadget hanya dapat bermain dengan dunia digital menyebabkan motor skills dan sensory skills terbantu. Selain itu, mengganggu waktu tidur kanak-kanak dan remaja. Ketagihan terhadap teknologi akan menyebabkan kekurangan waktu tidur dan mengganggu pattern tidur mereka. Seterusnya, mengancam kesihatan mata serta mental. Mata boleh menjadi rabun atau buta kerana penggunaan gadget yang melampau. Mental seseorang juga boleh terjejas sekiranya pendedahan radiasi yang keterlaluan dari skrin gadget.
berfaedah serta tidak baik sekiranya ibu bapa gagal memantau aktiviti anak-anak dalam melayari laman sesawang. Keempat, menilai cabaran kemajuan teknologi maklumat dalam sistem pendidikan di Malaysia. Adaptasi dan kepakaran. Sesetengah tenaga pengajar maupun pelajar akan mengalami kejutan budaya lalu menyukarkan proses beradaptasi ke sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi kerana sudah menjadi kebiasaan mengajar dan belajar dengan kaedah tradisional. Kepakaran tenaga pengajar. Sekiranya penyampai itu sendiri masih kurang mahir dalam teknik penyampaian menggunakan teknologi, maka para pelajar akan susah di kemudian hari. Ketidakpastian integriti. Wujud isu plagiarism dalam sistem pendidikan negara. Penggunaan teknologi yang semakin berkembang membantu menyelesaikan tugasan-tugasan pelajar sehingga mereka terlalu bergantung harap kepada kemudahan teknologi bagi menyiapkan tugasan yang diberikan kepada mereka. Akhir sekali, pelibatan pelajar. E-learning yang menggunakan kemudahan komputer atau laptop menyebabkan pelajar hilang fokus dan kurang respons masa belajar. Hal ini berlaku kerana tiada pengawasan secara fizikal seperti kelas yang dijalankan secara bersihga. Cadangan kajian antaranya ialah tenaga pengajar menggunakan aplikasi seperti Zoom, Microsoft Teams, Facebook Live, Google Meet serta Skype bagi menjadikan e-learning lebih efisien. Selain itu, tenaga pengajar dapat menilai prestasi pelajar menggunakan platform seperti Kahoot, Quizzes dan Quizlet yang dipasang masa untuk mengelakkan pelajar dari meniru. Di samping itu, melayari internet berkaitan dengan aplikasi atau platform yang tidak biasa digunakan bagi memudahkan proses pembelajaran menggunakan teknologi. Sudah dorang lagi bersuluh pelbagai cabaran kemajuan teknologi maklumat dalam sistem pendidikan di Malaysia yang dapat dianalisis secara lebih terperinci dalam penulisan kertas kerja. Walau bagaimanapun, penerapan teknologi dalam sistem pendidikan di negara kita dapat merevolusikan serta meningkatkan teknik mengajar dan belajar. Krisis besar yang melanda dunia iaitu penularan wabak COVID-19 telah memberi impak positif yang sangat ketara terhadap penggunaan teknologi dalam sistem pembelajaran apabila Malaysia sudah mengambil cakna dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Tamsilnya, proses pembelajaran normal ditukarkan kepada kaedah e-learning semasa negara dilanda wabak penyakit yang menular pada tahun 2020 iaitu COVID-19.